Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam channel Cikgu Jumrah. Okey, baik. Jadi hari ini kita dah masuk unit yang ketiga. Okey, baik. Unit yang ketiga dalam sejarah tahun 4 iaitu sejarah sekolah. Baik, semua murid-murid dah bersedia? Bagus. Okey, baik. Kalau dah bersedia, tunggu selepas ini. Hai murid-murid, bersua kembali. Baik, jadi sebelum kita nak meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, jadi semua murid jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel cikgu. Terima kasih. Okey, baik. Jadi semua murid-murid boleh lihat paparan yang telah cikgu sediakan di sebelah cikgu ini. Okey? Boleh? Bagus. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak belajar, tadi cikgu dah bagi tahu kita nak belajar tentang sejarah sekolah. Baik, dalam unit yang ketiga ni sejarah sekolah, kita akan belajar tajuk, semua murid-murid nampak ya? Lihat. Kita akan belajar tempatku menimba ilmu. Okey, kat mana kita menimba ilmu tu? Pandai, dekat sekolah. Okey, baik. Jadi, sebelum itu, mari kita lihat apakah standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jadi standard kandungan iaitu sudah semestinya bila unit baru, okey, kita akan mempelajari standard kandungan yang baru iaitu 1.3 iaitu sejarah sekolah. Baik, standard pembelajaran kita iaitu 1.3.1 iaitu menyatakan nama dan alamat sekolah, dan yang kedua iaitu 1.3.2 mengenal pasti lokasi sekolah. Baik, jadi untuk topik kali ini kita ada elemen kewarganegaraan tak? Kita lihat slide cikgu sebelah ni. Ada ke tak? Semestinya ada. Baik, bila untuk melibatkan ke elemen kewarganegaraan iaitu ke 1.3.7 iaitu menghuraikan kepentingan sekolah sebagai sebuah institusi yang membina masyarakat dan negara. Baik, sekolah tu merupakan satu tempat yang penting untuk membina masyarakat di mana kamu belajar dan menimba ilmu. Baik, boleh? Bagus. Okey, baik. Jadi, cuba kamu perhatikan gambar di sebelah cikgu ini. Ini merupakan sekolah cikgu, tempat cikgu mengajar. Baik, jadi sekolah merupakan tempat untuk kita menimba ilmu. Okey, sekolah bukan tempat untuk kita membuli kawan, mengejek kawan, tetapi sekolah merupakan tempat kita untuk menimba ilmu. Tapi murid-murid tahu tak? Tahu tak semua? Okey, terdapat pelbagai aliran di sekolah, aliran sekolah di negara kita. Okey, tahu tak apa maksud aliran tu? Okey, baik, cikgu beritahu. Okey, sekolah kebangsaan ataupun kita panggil SK menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, contohnya itu lencana sekolah cikgu. Okey, sekolah kebangsaan. Itu merupakan aliran sekolah kebangsaan. Baik, kita lihat pula aliran seterusnya. Sekolah jenis kebangsaan ataupun SJK menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Baik, sebagai contoh pada lencana di gambar di sebelah cikgu ni, ini merupakan lencana sekolah jenis kebangsaan Cina Chunghua Simunjan, Pekan Simunjan, Sarawak. Okey, manakala di sebelah ini SJK jenis kebangsaan Tamil Taman Tun Aminah, Jalan Perkasa 1, Taman Tun Aminah, Skudai, Johor, Darul Takzim. Okey, itu merupakan, maknanya kita ada 3 aliran. Okey, itu aliran sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Okey, baik. Jadi kita teruskan. Apa lagi yang kita nak belajar hari ini? Okey, baik. Jadi murid-murid cuba perhatikan lencana sekolah di bawah ini. Okey. Nampak tak lencana tu? Shimmer gitu. Okey. Cuba perhatikan betul-betul.
apakah yang ada dalam rencana sekolah cikgu ni? Okey, ataupun kamu lihat betul-betul di gambar ini. Okey, pada gambar ini dia ada rencana sekolah cikgu. Nampak tak di hujung tu? Dan kemudian ada alamat sekolah cikgu yang tertera dan terpampang di hadapan pintu utama sekolah cikgu. Baik, jadi kita lihat ya. Setiap sekolah dia mempunyai nama yang tersendiri. Okey, nama yang direka ataupun dicipta merupakan nama yang membawa identiti diri sendiri. Macam nama sekolah cikgu, SK Tasik Dermawan. Ramai mengatakannya semua murid kat situ dermawan belaka. Betul ke? Okey, kamu buatlah satu kajian. Kenapa, dari mana datangnya asal usul nama sekolah kamu? Okey, baik. Contohnya lagi, setiap nama sekolah tu merupakan identiti sesebuah sekolah. Jadi nama tu, macam kamulah, kamu ada nama sendiri kan? Jadi nama sekolah tu adalah membawa identiti sekolah itu. Okey, baik. Kemudian kita lihat lagi, nama sekolah lazimnya diambil bersempena dengan nama tempat, nama jalan ataupun tokoh yang terkenal yang mungkin lahir daripada sekolah itu ataupun di persekitaran sekolah itu. Okey, cuba berikan contoh. Mungkin ada nama sekolah kamu yang diambil bersempena dengan jalan, nama tempat ataupun tokoh yang terkenal datangnya daripada sekolah kamu ataupun di negeri kamu. Okey. Baik, jadi kita lihat contoh sekolah cikgu lagi. Okey. Alamat sekolah pula, nampak? Okey, di sekolah cikgu dia paparkan alamat sekolah. Okey. So alamat sekolah dia mengandungi nama sekolah, nama tempat, nama jalan, poskod dan juga negeri. Okey, alamat ni penting. Macam kamulah di rumah ada alamat kan? Betul. Okay, jadi alamat ni sangat penting. Okay, kenapa? Sebab alamat dia memudahkan kita untuk mencari lokasi tersebut. Okay, contohnya kamu, mak kamu ataupun cikgu-cikgu lain dia nak menghadiri satu kursus. Jadi dia tak tahu tempat itu. Jadi dia perlu berpandukan kepada alamat. Okay, untuk mencari sekolah tempat berkursus ataupun kamu sendiri nak menghadiri satu pertandingan yang dianjurkan di satu buah sekolah. Okey, jadi alamat sekolah itu membantu kamu mencari tempat sekolah tersebut. Okey, baik. Jadi kamu lihat, okey, lokasi sekolah ini adalah kita tengok Hafi. Okey, tahukah lokasi sekolah Hafi ni? Okey, mari kita lihat. Okey, lokasi Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat dicari dengan menggunakan aplikasi yang terkini. Siapa tahu apakah aplikasi yang digunakan? Mesti kamu biasa gunakan, mak ayah kamu selalu guna kalau pergi ke satu tempat yang jarang kita lawati. Pandai. Okey, kita banyak aplikasi yang kita boleh gunakan untuk mencari lokasi sesebuah sekolah. Okey, contohnya peta. Okey, yang di paparan cikgu sebelah ni, peta. Okey, dan juga menggunakan Google Maps dan sebagainya. Pandai. Okey, baik. Jadi kita lihat. Okey, lokasi sekolah saya. Ini sekolah saya ni bukan sekolah cikgu, tapi sekolah Hafi tadi. Okey, lokasi sekolah mudah dicari melalui mercu tanda yang berhampiran. Apa tu mercu tanda? Okey, nanti cikgu bagi tahu apa itu mercu tanda. Okey, papan tanda arah dan penggunaan teknologi terkini boleh membantu untuk mencari lokasi. Macam cikgu cakap tadi lah. Okey, jadi teknologi terkini iaitu menggunakan Google Maps dan sebagainya, aplikasi yang boleh digunakan untuk mencari lokasi dan juga papan tanda arah. Okey, kamu lihat papan tanda arah selalunya di jalan raya dia menunjukkan kan. Macam di kat sekolah kamu mesti ada papan yang menunjukkan arah sekolah kamu kan. Okey, bagus. Jadi seperti yang cikgu nyatakan tadi, lokasi sekolah kita boleh kenal pasti ataupun kita boleh cari dengan bantuan mercu tanda. Mercu tanda tu apa? Ya, mercu tanda tu adalah suatu objek yang mudah dikenal pasti seperti bangunan, pokok atau binaan sebagai panduan untuk menentukan lokasi tempat yang kita nak cari. Okey, contohnya macam dalam peta ini. Okey, kita nampak Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat.
apakah mercu tanda ataupun bangunan yang kamu boleh lihat yang berdekatan. Dan bila kita sebut ataupun kita bagi tahu kawan-kawan, sekolah saya berhampiran dengan macam mana? Okay, pandai. Sekolah saya berhampiran dengan Masjid Permatang Tok Mahat. Okey, di hadapannya ada hospital. Pandai. Okey, di sebelah hospital ada stesen KTM Parit Buntar. Pandai. Okey, baik. Jadi kamu semua sudah maklum lokasi sekolah yang cikgu dah beritahu tadi. Cuba kamu lakarkan pelan lokasi sekolah kamu sendiri. Dan cuba kamu letakkan mercu tanda apabila kamu dah menghasilkan lokasi sekolah kamu tu. Cuba kamu letakkan mercu tanda yang boleh memudahkan kawan-kawan kamu ataupun ibu bapa mencari lokasi sekolah kamu. Boleh? Bagus, pandai. Cikgu nak ucapkan terima kasih kerana mengikuti pengajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu mudah faham dengan apa yang cikgu sampaikan. Dan jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel cikgu. Terima kasih. Jadi kita berjumpa di lain pembelajaran. Assalamualaikum.